Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kushazan Akasha daripada kelas DTF 2A. Dan hari ini saya akan reveal saya punya lukisan untuk assignment pengajian Malaysia. So, ni adalah hasil lukisan saya. Alright. Nanti saya akan letak gambar kat bawah tu Okay. So, untuk pengenalan, lukisan ni bertemakan kepada pembangunan, perlembagaan dan perpaduan. Okay, kalau kita dapat tengok kat situ ada tiga bangunan dengan kat bawah tu kita ada masyarakat yang majmuk lah. Okay, jadi kalau kita perhatikan dekat tengah-tengah gambar tu, kita ada lambang proton yang lama. Okay, kalau siapa ingat lagi, proton ni dia start pada tahun 9 Julai 1985. Waktu tu Dr. Tun Mahathir yang buat proton. Jadi kereta proton ni menjadi kereta nasional pertama Malaysia lah. Dengan hujah yang Dr. Mahathir kata masa tu adalah untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada kereta import daripada luar. So pada saya proton ni memang betul-betul projek Malaysia yang menjadilah. Sebab sampai sekarang pun kita tengok kereta-kereta proton, kita ada yang paling latest sekali IMAS tu. Saya rasa proton sampai mampu berjaya menembusi ke era ke dalam kereta elektrik ni memang betul-betul wow lah. So tak sia-sia Dr. Mahathir buat ni dulu. Saya sangat bangga lah. Okay, seterusnya kita tengok dekat belakang logo tu pula kita ada mahkamah. Mahkamah ni saya lukis kat situ dekat tengah menjadi center. Mahkamah ni ialah bangunan yang menegakkan keadilan. Jadi mahkamah pun dalam masa yang sama menunjukkan yang Malaysia ni merupakan negara yang mempunyai undang-undang. Semua benda perlu diselesaikan dengan keadilan. Contoh macam kes yang baru-baru ni, kita ada kes Zara. Video ni tahun 2025. Kes Zara Karina tu, diorang dekat mahkamah masih membincangkan lagi kes-kes yang macam gini. Jadi saya harap mahkamah dekat Malaysia dapat terus memberi keadilan untuk rakyat Malaysia lebih aman dan damai lah. Jadi untuk mahkamah dekat Malaysia pun ada banyak. Ada mahkamah atasan, ada mahkamah rendah. So nak cakapnya yang Malaysia ni tempat yang ada undang-undang lah. Bukan sewenang-wenangnya lah. Kalau macam dekat US sana bla bla barat, diorang semua banyak crime. So dekat Malaysia kita ada banyak mahkamah yang mana menjadi simbolik kepada negara yang mempunyai undang-undang. So satu benda yang nice lah. Next kita tengok pada bahagian kanan gambar, kita ada Petronas Twin Tower, menara berkembar KLCC. Jadi bangunan ni pun masih dalam zaman Dr. Tun Mahathir juga. Bangunan ni mula dibuat pada tahun 1998. Rasminya pada tahun 1999. Ada kisah kenapa bangunan ni cepat siap. Ini pun menunjukkan kebijakan Tun Dr. Mahathir sewaktu itulah. Di mana Dr. Mahathir telah pun buat bangunan ni dengan melumbakan kontraktor tu. Kalau siap awal dapat habuan. So kaedah tu berjaya menyiapkan KLCC yang sewaktu tu mendapat rekod dunia, menara tertinggi di dunia pada tahun 1998 sehingga 2004. So menara ni secara tak langsung menjadi satu kelambangan lambang kemajuan Malaysia sewaktu tu, di mana dunia dapat tengok Malaysia ada menara pencakar langit diorang sendiri. So saya sangat bangga dengan Dr. Mahathir. Okay, next, kalau kita dapat tengok dekat sebelah kiri adanya Tugu Negara. Tugu Negara dekat sini membawa kita untuk memperingati dan menghormati jasa-jasa para jurid yang telah gugur untuk mempertahankan Malaysia. Dulu sebelum Malaysia kita, Tanah Melayu. Negara ni, bumi ni dikenali sebagai Tanah Melayu. Dan askar-askar Melayu telah pun bermati-matian untuk menamandamaikan negara Tanah Melayu.
dan sehingga kini menjadi Malaysia. Kita seharusnya memperingati dan menghormati jasa-jasa mereka. Dan sebab mereka juga Malaysia hari ini mempunyai semangat patriotis yang sangat tinggi. Bendera Malaysia yang dia pegang tu membawa semangat patriotik yang dipupuk dalam generasi-generasi yang sekarang. Seterusnya adalah bunga raya dekat bahagian bawah tu, tengah. Bunga raya ni adalah bunga kebanggaan Malaysia, yang mana tak langsung 5 kelopak bunga negara, bunga raya ni sendiri mewakili 5 rukun negara. Rukun negara ni terciptanya pada tahun 1970, lebih tepat lagi 31 Ogos. Waktu tu terhasilnya rukun negara ni atas sebab tragedi 13 Mei 1969. Waktu tu kita tahu Malaysia digemparkan dengan tragedi pergaduhan besar-besaran, perpaduan yang rosak. Waktu tu 3 kaum utama yang bergaduh masa tu. Kita ada Melayu, Cina dan India, bergaduh secara besar-besaran lah waktu tu di KL. Dan 5 rukun negara ni telah pun dilaungkan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat. Jadi dalam rukun negara ni ada 5 prinsip rukun negara yang termasuklah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi 5 prinsip ni pada saya dia mengikat masyarakat di Malaysia. Kita tak kira bangsa, tak kira agama, tapi kita semua dengan kepelbagaian ini dapat hidup di Malaysia dalam satu paksi, dalam satu panji yang membawa kemajuan. Dan akhir sekali ada masyarakat majmuk dengan melatar belakangkan warna-warni kat situ. Kat sini saya nak menunjukkan yang Malaysia ni mempunyai masyarakat yang majmuk dan harmoni. Kita dapat hidup bersama dengan kepelbagaian kita. Malaysia mempunyai 3 kaum utama, Melayu, Cina dan India. Dan yang menarik lagi, Malaysia ada 80 kumpulan etnik dan sub-etnik. Jadi benda ni merujuk pada keharmonian negara Malaysia. Malaysia ada banyak kumpulan, ada banyak kaum, tapi kita semua dapat hidup bersama-sama dan menjadi Malaysia yang aman damai. Jadi untuk akhiri video ni, saya mengharapkan Malaysia pada akan datang menjadi satu Malaysia, menjadi negara yang lebih maju lagi dengan kita punya pembangunan, dengan kita punya teknologi, automotif, dan tidak lupa juga kepada semangat perpaduan yang kita miliki sekarang. Saya berharap yang Malaysia akan menjadi satu negara seperti negara maju dan dapat menjadi contoh kepada negara-negara yang membangun akan datang. Jadi saya akhiri video saya kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.